kita kitab Zadul Muta'allim. Malam ini muka surat yang ke-230, pelajaran akhlak. Bab yang keempat, baik pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. 4. Baik pergaulan. Husnul muamalah. Bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk, manusia, binatang, hatta benda-benda beku, benda-benda jamat, kerusi, meja, pintu misalnya. Itu sebenarnya adalah lambang kepada seorang Muslim yang baik. Dihukum cara mereka berinteraksi dengan alam. Baik pergaulan itu ialah bergaul sesama manusia dengan perangai-perangai yang baik. Pergaulan yang baik akan menimbulkan kasih sayang dan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Itu dipanggil hablum minan nas. Kita kena ada dua habl ini. Hubungan kita dengan Allah disebut hablum minallah. Perhubungan kita dengan manusia disebut hablum minan nas, ya. Kita di Malaysia ni alhamdulillah baru ni dimasukkan ke dalam senarai top 10 negara paling selamat, paling aman. Ada 3 buah negara yang bukan Eropah: Singapura, Malaysia dan Switzerland sahaja di dunia, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab baik pergaulan sebenarnya kita di Malaysia ni. Semua bangsa baik. Namanya orang Malaysia dipuji oleh orang luar, bukan hanya setakat orang Melayu Islam sajalah. Orang lain, bangsa lain juga dipuji. Kalau orang Islam, orang Melayu Islam itu petah lagi, digelar sebagai ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Dan ada akhir-akhir ini disebut pula tuyurul jannah, burung-burung syurga. Nampak ada orang Melayu ni, dia kata ni burung-burung syurga mari dah, punya baiknya, ya. Bukan nak angkat dia sendiri, tapi itulah hakikatnya. Dia pandang oleh orang-orang Islam dari dunia Islam, juga dipandang oleh pelancong-pelancong dari berbagai negara sebagai orang yang genuine, dia bagi genuinely kind, dia bagi, ya. Baru ni 2-3 hari lepas saya tengok dalam YouTube, ada kawan dia mari sini. Mula-mula dia tak expect apa-apa Malaysia ni. Lepas itu lama-lama dia nak duduk sini, dia panjang sampai berbulan. Alasan dia kata, kenapa? People, dia kata, people sini genuine. Genuine ni dia asli, tuan-tuan. Dibandingkan dia pernah berada di Thailand, dibandingkan dengan Thailand dia sebut land of smiles. Artinya orang pergi sana senyum sambut, tapi dia rasa senyum itu sebenarnya adalah bertujuan untuk menarik pelancong. Pelancong mari ada duit, artinya nak duit sebenarnya. Tapi di Malaysia tidak. Di Malaysia kali pertama jumpa boleh bertepuk tampar, boleh minum kopi, boleh belanja makan. Dan kalau dia kata jom saya pergi hantar, dia hantar tu dia tak mengharapkan apa-apa. Bagi duit pun dia akan tolak. Tok duit dalam poket pun dia pulang lagi. Artinya itu lagi genuinely. Baik. Sebab apa? Husnul muamalah. Pergaulan yang baik itu ialah dengan menghormati antara satu sama lain. Bermula di kalangan kita yang kecil
hormat pada yang tua. Saya tengok juga dalam TikTok Arab agak ni, dia bantuan kemanusiaan. Dia tunjuk memang nak tunjuk keistimewaan budak-budak Malaysia. Dipanggil seorang, dia salah, seorang cium tangan, seorang cium tangan, cium tangan. Keistimewaan. Dan ada seorang bekas pemain bola ke apa ke yang masuk Islam, bersalam dengan orang Malaysia, budak-budak Malaysia ni, dia cium tangan, dia puji sana. Man laisa minna man yuwaqqiru kabirana. Dia sebut oleh Nabi SAW, bukan dari golongan kami, maksudnya bukan daripada ajaran kami, daripada sunnah Nabi, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Maksudnya di kalangan kami, di kalangan kita orang Islam. Wa man la yarham saghirana, dan bukan juga daripada ajaran kami, ajaran Islam, yang tidak mengasihi yang lebih muda. Budak-budak contoh. Budak-budak kita kasihi. Orang tua kita hormati. Saling menghormati sama jiran. Kita di Malaysia dipuji oleh seluruh dunia. Kenapa? Multiracial. Dia panggil pelbagai bangsa yang ada, pelbagai orang yang ada di Malaysia ni sebenarnya bukan setakat Melayu, Cina, India. Sebenarnya macam-macam lagi yang ada di Malaysia ni, termasuklah yang bekerja di sini, Bumi Putra, orang asli Bumi Sabah Sarawak, Serani, macam-macam orang, macam-macam budaya, tapi hidup dalam keadaan aman damai. Ditunjuk, ni masjid, ini kuil, tu apa dia, gereja. Tak ada berlaku letup-meletup ke. Kalau pengalaman saya tahun 90-94 berada di Karachi, meletup hari-hari. Sama Islam. Bahkan ada yang sesama parti asal MKM, Parti Muhajir, pindah dari New Delhi mari ke Pakistan tahun 47. Pecah dua, serpihan A, serpihan B, bertembak-tembak pakai rocket launcher tentera perempuan, AK-47, Kalashnikov. Berterabur, kita duduk musim panas tentera perempuan, kita tidur di atas bumbung. Di sana bumbung dia sama gitu. Jadi kita boleh duduk sana, tidur sana. Ada malam-malam tu merangkak turun sebab apa? Peluru lalu atas kepala tu. Merangkak. Peluru lalu atas kepala. Dia hanya bergaduh sama dia. Sama Islam, sama mazhab Hanafi, sama duduk di Karachi, sama parti dulunya. Tu di negara orang, tentera perempuan. Di negara kita, alhamdulillah, tutup jalan berarak kita tak apa. Hormat pada hak dia untuk mengamalkan agama dia. Jadi selama mana ada menghormati tentera perempuan, kita akan hidup dalam keadaan damai, aman. Berbudi dan membalas budi. Antara keistimewaan orang kita di Malaysia ni ialah bila jumpa saja tanya lalu, dah makan? Belum. Jom kita pergi makan. Apa-apa dulu. Jom kita ngopi. Baru jumpa hari tu. Dah ajak ngopi dah. Dah ajak makan dah. Belanja dah. Hari Jumaat hantar pisang. Hantar pisang, ada yang kalau di Pulau Pasar tentera pun memberi lah. Lepas Jumaat ni macam-macam makanan ada. Macam-macam ada orang hantar. Membalas budi. Kalau kita tak boleh balas pun tentera perempuan, kata Nabi SAW, kita doakan. Ada orang bagi, kita tak ada apa yang nak bagi balik. Kita doakan semoga panjang umur, buah rezeki, sihat tubuh badan, selamat dunia akhirat. Terima kasih.
Walaupun dah ada musim buah durian, dia hantar lagi durian. Kita punya durian belakang belum berlonggu. Ucaplah terima kasih, doakan. Kalau tak nak boleh nak balas ya. Kari ada lagi di belakang tu. Betulan ni mari pula hantar kari. Allah kata, wah, ada lagi belakang malam tak habis lagi kari kita. Buat susah-susah ada mau ni kata. Jadi kalau ada orang hantar kari, kita ada kari belakang kita. Dapur ucap terima kasih, inilah kata. Ui, sedapnya hari ni tak payah dah nak masuk sahur ni kan. Pakai kari ni dia contohnya. Ini memang favorit ni. Terima kasih banyaklah kata. Esok pulanglah pinggan tu. Ada isi lah balas. Ya tak? Ada orang dia hantar siap-siap dah hak yang memang pakai buang. Kalau hantar hak jenis cok tak buai hak asli tu tuan-tuan dan puan-puan, kena pulang berisi lah esok tu. Jangan buat senyap-senyap je. Ya, tamanya buka lagi tak buai sini. Kata nak bankrupt dah. Kalau tak boleh nak balas, kita doa. Berbahasa dan merendah diri. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita di sekolah ajar anak-anak kita ni terima kasih. Bagi satu benda. Pen ini kata ustaz nak bagi pada awak. Nak bagi pada hadiah pada awak. Ni latihan sajalah. Bagi pen, ucap apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gitu tuan-tuan dan puan. Kalau bahasa tengah mengajar bahasa Arab kita syukran, syukran, syukran. Nak sedap lagi, jazakallahu khaira. Kalau bukan jazakillahu khaira. Itu ada doa lah. Semoga Allah SWT membalas awak dengan sebaik-baik balasan yang kebaikan. Dan merendah diri, humble. Orang luar tengok orang Malaysia ni antara ciri istimewa mereka ni humble. Maksudnya tawadhu. Tidak akan rendah orang yang merendah diri. Kerana orang yang merendah diri akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu kata tidak akan hilang bisa ular yang menyusur akar. Orang sukalah. Nah, orang tahu orang hamba biasa je walaupun berpengaruh, berpangkat, berjawatan, bergelar, berduit. Baik tutur kata serta permanis muka. Ya, orang Islam ni tuan-tuan dan puan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bit-ta'an. Bukanlah orang Islam itu yang mencela. Walal bil-la'an. Bukanlah yang melaknat-laknat. Walal fahish, walal badhi, dan bukanlah yang berkata kotor, cemar, mencarut, mengarut. Atau orang Islam. Dan bertemu muka dia bermanis muka. Talaqatul wajh dia panggil. Kalau kita tengok ta'arif yang diberi oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Riyadhus Salihin, sewaktu Imam An-Nawawi mensyarahkan tentang akhlak, maka ciri yang ketiga disebut oleh Ibnu Mubarak ialah talaqatul wajhi. Apa dia talaqatul wajhi ni? Manis muka. Tabassum muka fi wajhi akhika laka sadaqah. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyum simpulmu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kita senyum dapat pahala. Itu istimewanya Islam ni. Orang lain pun senyum kat kita, kita pun senyum kat dia. Kat tempat lain, setengah-setengah negara dia kata mustahil.
Strangers do not smile to others. Maksudnya orang yang tak pernah kenal, dia tidak akan pernah senyum pada orang lain. Kecuali dia kata dia Malaysia, tak kenal senyum. Tuan-tuan dan puan-puan, pelik, ada. Ini yang kita nak budayakan, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, tak kenal beri salam, tak kenal pun beri salam. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, banyak salam saya tidak dijawab. Apa yang saya dapat? Renungan yang agak pelik. Bila saya beri salam, Assalamualaikum, dipandang. Dia mengingat tu, aku kenal ke dia ni? Gitu. Gegar je saya nak sebut. Jawab salam tu bang, dosa tak jawab, fardu ain. Jawab salam ni kalau seorang sama seorang fardu ain. Kalau kita ramai-ramai ni, kalau ada wakil seorang pun memadai dah, apa? Dia kena fardu kifayah. Kalau kita ramai-ramai, dipanggil sunat ain, beri salam. Kalau kita seorang sama seorang, dia panggil kalau kita ramai, dia sunat kifai. Sunat kifai, sunat kifayah dia panggil. Seorang wakil padalah. Tapi kalau kita seorang, sunat aini, kita tu sunat beri salam. Baik. Tapi jawab tuan-tuan dan puan, kalau kita seorang wajib fardu ain. Kalau kita ramai, fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik. Sebarkanlah salam, kata Nabi SAW, kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang engkau tidak kenal. Kenapa? Kerana salam itu akan menambah, mengeratkan, memesrakan perhubungan. Jangan sombong dan membesarkan diri. Orang sombong ni, tuan-tuan dan puan-puan, orang tak suka. Allah SWT lebih-lebih lagi tak suka. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Macam mana? Kamu tidak boleh menembus, naik ke langit dan menembusi bumi. Hebat macam mana pun, jawatan paling akhir sekali kita, apa tuan-tuan dan puan? Jawatan terakhir, pencen. Gelaran terakhir yang paling hebat sekali. Paling hebat, yang terakhir lah. Apa? Kalau kita tun tak? Tun lah. Tun ni hanya beberapa orang saja di Malaysia ni. Ketua gelaran yang paling tinggi, paling hebat lah. Tapi sebenarnya gelaran terakhir kita ialah Al-Marhum. Semua orang. Bila baca talqin tu tak ada lagi Datuk Seri, Tan Seri, Tun dan sebagainya, tak ada. Ya. Baik. Jadi apa yang kita nak? Banggakan, sombongkan, membesarkan diri kita. Bab kata seorang alim ulama, dalam kata hikmah dia, dia kata, aku heran dengan manusia yang sombong, sedangkan dia itu keluar dari lubang kencing 2 kali. Awal kan nutfah al-madhirah. Awal engkau itu air mani yang hanyir. Wa akhiruka jifatun natina. Dan akhirmu itu adalah bangkai yang busuk. Wa anta baina dhalika tahmilul ajarah. Dan engkau itu antara kejadian pertama dengan pengakhiran itu mati. Kulu kili bawa tengtai, kata dia. Jadi buat apalah kita nak membesarkan diri. Jadi jangan sombong, kata dia.
Ada orang bernasab, bangsawan. Bangsawan tidak dipandang di sisi Allah SWT kerana Allah memandang amalan dan hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang gambaran luar kamu itu. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang pada amalan dan hati. Hati yang ikhlas, ya. Kalau keturunan mulia pun amalan tak mulia, tak boleh tak. Nabi kata, man baqa bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Siapa yang dilambatkan oleh amalan dia, nasabnya tidak akan mempercepatkan dia. Maksudnya apa? Nilai seseorang pada amalan, bukan pada keturunan. Siapa yang dilambatkan oleh amalan dia, artinya dia tak beramal amal soleh, keturunan dia tidak akan dapat membantu. Itu maksud. Siapa yang dilambatkan oleh amalannya tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi takwa adalah nilai manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sembunyikan rahsia dan kekurangan manusia. Aib, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kita ini penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesilapan, kesalahan atau dosa. Tapi Allah SWT tak singkap, tak buka. Jadi tak patut sangatlah kalau kita yang banyak salah ni kita pergi cari bongkar-bongkar salah orang. Kita tu sepatutnya menginsafi diri. Syukur pada Allah SWT kerana Allah tak singkap. Ya. Ada satu kata hikmah, lau takashaftum lama tadafantum. Kalaulah manusia ni, ya, kita boleh kasyaf, tengok hati seseorang, nescaya manusia itu tidak akan kubur menguburkan, kebumi mengkebumikan. Maksudnya ada orang mati, ya hati kotor, kata rupanya tikam kita di belakang, rupanya buruk sangat hati daripada kita. Kalau kita nampak hati dia, ya, maka ada orang mati, kita pakai biar gitu je, kita tak payah pergi tanah, tahu dah hati busuk, contoh, ya. Jadi selama mana kita menutup aib saudara kita, maka insya-Allah Allah akan tutup aib kita. Itu janji yang disebut oleh Rasulullah SAW. Baik. Di antara sifat-sifat yang terpuji ialah sifat-sifat yang boleh membawa seseorang itu kepada kemajuan dan kejayaan. Di antaranya ialah 1. Bercita-cita tinggi. 2. Bersungguh-sungguh. 3. Percaya pada diri sendiri. 1. Bercita-cita tinggi. Bercita-cita tinggi adalah mempunyai kemajuan dan kecenderungan kepada sesuatu yang lebih sempurna. Seorang yang bercita-cita tinggi itu akan sentiasa berusaha menambahkan sesuatu yang telah didapatinya sehingga tercapai cita-citanya. Adapun orang yang rendah cita-citanya, maka ia akan merasa cukup dengan sesuatu yang telah diperolehinya meskipun sedikit dan kekurangan. Dengan mempunyai cita-cita yang tinggi, maka seseorang itu akan dapat mencapai kejayaan dan ketinggian. Aim the sun, you will strike the moon. Target matahari, insya-Allah dapat bulan paling-paling tidak.
Kalau tak dapat matahari pun, ini dia target awal, dia target bintang dah. Dapat awan je lah. Entah-entah tak dapat dua, bawah awan, dapat hujan je. Contoh. Ya. Cita-cita kena tinggi. Ya. Tak salah cita-cita apa-apa nak jadi pun ikutlah dia ni. Ada. Tapi saya ingat cikgu saya dulu dia marah kalau cita-cita rendah. Dia letak tinggi lah sikit supaya apa? Bermotivasi. Ya, bersungguh-sungguh mengejar. Tak dapat, tak apa. Ya. Jangan awal-awal lagi letak rendah dah. Diviralkan. Ditanya kepada seorang budak perempuan, namanya Siti, katalah. Cita-cita apa Siti? Menjadi seorang doktor, pakar, yang pakar, hebat, mahir dan berduit, gaji tinggi. Ditanya pula kepada Mama, Mama, apa cita-cita? Menjadi suami Siti. Jangan gitu. Pegatlah. Dia kena atas lagi pada Siti tu kan. Kita di sini menjadi siapa? Menjadi Perdana Menteri Malaysia. Contoh. Dan tinggi. Baik. 2. Bersungguh-sungguh. Bagi mencapai suatu tujuan dan cita-cita, hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh. Dia panggil al-ijtihad. Tak ada al-ijtihad ni, tak ada. Al-ijtahidu wala tatakasalu fanadamatu liman yatakasal. Sungguh-sungguh, kalau tidak pun nanti kita akan menyesal. Berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Tak ada ijtihad ni tentara Muhammad, tak ada lah. Ada orang tanya macam mana nak menguasai bahasa. Ya, bahasa apa? Bahasa macam-macam bahasa lah. Bahasa Arab. Ada dua rukun. Yang pertama ada kehendak, yang kedua ada kesungguhan. Ada dua syarat. Dua rukunnya hafal, praktis. Belajarlah bahasa Arab boleh. Yang pentingnya ada kesungguhan. Di mana ada jalan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan yang membawa kepada cita-cita yang dituju. Baik. Hendaklah menumpukan segala tenaga usaha. Hendaklah cekal hati menempuh segala kesukaran dan kesusahan. Hendaklah mengelak diri daripada perkara yang melemahkan kemahuan. Hendaklah menumpukan perhatian kepada perkara yang diciptakan itu. Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam satu bait syair syarat-syarat nak belajar, nak menguasai ilmu. Akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Sa'umbika an tafsila bil bayan. Zaka'un wa ijtihadun wa harsun wa bulugh. Mulai cerdik. Yang kedua, ijtihad. Selalu apa dia? Bersungguh-sungguh menempuh jalan. Nak jadi alim, tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Kena ambil masa. Ya, wa suhbatul ustazi wa tuluz zaman, kata dia Imam Asy-Syafi'i. Berguru, kemudian hendaklah panjang masa. Duduk mondok zaman-zaman dulu, kali keluar 7 tahun tak balik-balik.
Balik-balik itu berjanggut, berjambang dah. Tak kenal mak ayah dia. Mak ayah dia pun pesan, keluar je turun nak mengaji, bukan jauh pun dulu. Ke Kelantan, ke Kedah, ke petani, kalau jauh pun. Dia tanam pokok nyo. Dia kata, mak, lagi pokok nyo ni tak puak, kau jangan balik. Zaman kita sekarang ni 3 hari sekali nak balik. Sekolah kita ada asrama. Ada asrama. Rumah depan jalan tu ya tuan-tuan. Nak balik. Kejap nak balik. Saya 10 tahun di luar negara tuan-tuan. Sekali je saya balik. Lepas itu 2 kali telefon. 2 kali dia telefon ke Malaysia. Lain-lain surat setiap bulan. Jadinya tidak ada shortcut. Makan pun dia masuk batu dalam pot. Hari ni masuk soni batu. Esok tambah 2 batu. Lusa tambah 3 batu. Tujuan dia untuk mengurangkan kadar beras dalam pot tu. Mengurangkan makan supaya dengan perut tak mengantuk. Zaman kita ni alhamdulillah 6 kali makan. Lawan dengan sembahyang sudah tentu nak makan. Bangun pagi-pagi sembahyang subuh 1-0. Lepas sembahyang subuh sarapan 2 sama. Pukul 10 minum pagi 3-2. Sembahyang zuhur 3 sama. Makan tengah hari 4-3. Sembahyang asar 4 sama. Minum petang 5-4. Sembahyang maghrib 5 sama. Makan malam 6-5. Sembahyang isyak 6 sama. Pukul 10 siapa dia panggil minum malam? 6-5. Menang mana tuan-tuan dan puan? Menang makan. Itu dia. Habis lagi cara bab ni. Bab apa? Bersungguh-sungguh. 3 percaya kepada diri sendiri. Ini tersambung lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Musayyib dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.